Hello, apa khabar korang semua? Jumpa lagi bersama dengan aku, Hang Rimau. Kali ini kita akan membincangkan lagi cerita mengenai fantasy football. Topik kita pada kali ini adalah apa formasi terbaik EPL fantasy football. Okey, jom kita cerita secara general apa dia formasi yang terbaik. Okey, kita akan tengok beberapa contoh dan juga kita akan cuba bandingkan apa kebaikan dan juga keburukan setiap formasi yang kita bincangkan. Baiklah, dekat sini aku tak nak cerita dari segi player-player yang sedia ada dekat EPL, kerana dia boleh menjurus kepada bias dan juga personal interest terhadap player. So, kita tolak ke tepi player apa yang ada dalam EPL dan juga pasukan apa. Kita bincang secara general tentang formasi sahaja. Okey, di samping tu nanti di akhirnya baru kita selitkan antara pasukan dan juga player-player yang kita boleh cadangkan. Baiklah, sebelum kita terus kepada topik formasi kita, kat sini aku nak bagi penjelasan orang yang main fantasy football ni tak semuanya adalah orang yang pakar tentang bola, dan ada juga orang yang main fantasy football ni adalah gamers ataupun orang yang suka main game. Jadi mungkin ada di antara mereka yang tak berapa arif tentang bola sepak. Jadi dekat sini aku nak bagi tahu kat korang semua bahawa formasi di dalam fantasy football EPL adalah berbeza dengan keperluan formasi di arena bola sepak yang sebenar. Okey, kenapa dia berbeza? Dia berbeza sebab bila kita main fantasy football, kita terarah, dia menjerumus dan terarah kepada personal performance dan juga personal achievement daripada satu player kepada satu player. Dan dia bukannya adalah orang kata apa, teamwork pasukan dan sebagainya, atau bukan. Kita bukan berada di pertandingan bola sepak sebenar, kita adalah di pertandingan untuk mengumpul markah tertinggi di antara player-player bola sepak. Jadi dia dua orang kata faktor berbeza, dua bidang yang berbeza. Jadi cara kita nak melihat formasi dan juga susunan player juga adalah berbeza dengan permainan bola sepak yang sebenar. Okey, semua dah jelas Untuk itu aku nak cerita kepada korang semua tentang beberapa bahagian penting dalam fantasy football. Okey, dalam permainan ini kita ada 4 bahagian penting, iaitu yang pertama goalkeeper, yang kedua defender, yang ketiga midfielder dan yang keempat forward. Okey, macam mana kita nak klasifikasikan sumbangan diorang Di dalam permainan bola sepak ni kita ada sumbangan masing-masing Okey, sumbangan yang terbanyak adalah diberikan daripada bahagian forward, iaitu bahagian serangan sebanyak 40%. Kemudian diikuti oleh bahagian midfield 27% dan bahagian defender 20%, dan seterusnya goalkeeper memberi sumbangan sebanyak 13%. Jadi di mana sebenarnya peranan dan sumbangan diorang ni? Okey, jom kita kupas sikit. Paling senang untuk mengumpul markah ataupun untuk mendapatkan markah yang tinggi dalam fantasy football ialah melalui jaringan dan juga assist ataupun bantuan. So untuk dapatkan poin daripada situ, orang yang paling mudah dapat ataupun mudah skor poin dalam EPL adalah bahagian serangan, iaitu bahagian forward dan seterusnya bahagian midfield. Walaupun bahagian midfield ni orang kata apa, boleh juga menjaringkan gol, tapi kebanyakannya bahagian midfield ni selalu memberi assist dan juga sumbangan daripada segi set piece sama ada dari segi corner, free kick dan juga penalty. So itu adalah peranan masing-masing. Jadi paling mudah sekali untuk dapat markah bahagian forward, yang kedua mudah untuk dapat markah ialah bahagian midfield. So macam mana pula dengan bahagian defender dengan goalkeeper? Okey, bahagian defender dengan goalkeeper ni juga menyumbang markah, tapi daripada sudut yang lain, di mana apabila pasukan itu seri ataupun mendapat clean sheet maknanya tak bolos, diorang akan dapat markah yang tinggi. Kenapa sumbangan diorang kurang? Sebab agak sukar dalam perlawanan bola sepak ni agak sukar dalam perlawanan bola sepak untuk mengekalkan clean sheet
yang mana tak ada bolos memang agak susah. Jadi sumbangan point juga kepada fantasy football daripada bahagian defender dan goalkeeper agak kurang. Jadi dekat sini kita tahu amat penting untuk kita pilih player midfield dan juga forward yang bagus untuk kita dapat poin yang tinggi dalam fantasy football. Untuk itu kita dah tahu sumbangan-sumbangan bahagian masing-masing dalam pasukan bola sepak. Jom kita terus berbincang mengenai formasi apa yang ada dalam bola sepak ataupun fantasy football. Jadi kita dah tahu peranan mana yang penting dan juga apa sumbangan kepada player-player ini dalam markah fantasy football kita. Jadi seterusnya formasi yang pertama yang kita nak bincangkan adalah formasi 3-4-3 Okay, dalam formasi 3-4-3 ni 3 orang defend, 4 orang midfield dan juga 3 orang forward. Okey, kat sini aku ada bahagikan percentage markah. So kita tengok berapa sumbangan bahagian masing-masing dalam pasukan EPL kita. Okay, untuk goalkeeper ada satu player je mewakili 13%. Jadi jumlah sumbangan kepada perlawanan adalah 13% untuk bahagian goalkeeper. Seterusnya untuk bahagian defender 20% untuk setiap orang. Kita ada 3 orang defender, jadi kita dapat 60% sumbangan kumpulan. Kemudian untuk bahagian midfield, sumbangan dia 27%. Midfield kita ada 4 orang, so kita dapat 108%. Kemudian bahagian forward bahagian forward kita ada 3 orang, jadi 3 orang ni kita darabkan dengan 40% sumbangan, kita dapat secara keseluruhan 120% sumbangan bahagian forward. Jadi untuk formasi 3-4-3 ni, bila kita jumlahkan sumbangan player-player dia, kita akan dapat kekuatan formasi 3-4-3 adalah 301%. Satu jumlah yang agak tinggi Jadi kita dah tahu kita punya kekuatan formasi. Jadi kita nak tengok bila sebenarnya sesuai kita nak pakai formasi 3-4-3 ni. Okey, formasi 3-4-3 ni adalah satu formasi yang universal Ramai orang guna formasi ni dan ada juga orang memang tak tukar langsung formasi 3-4-3 lah sampai habis musim Okey, jadi formasi 3-4-3 ni sesuai dipakai sepanjang musim tak salah pun kalau korang nak pakai formasi ni sampai habis. Kemudian bila kita nak guna lagi okay, kita kena tengok apabila midfield dan forward kita berdepan dengan easy dan juga medium fixtures, yang bermakna apa orang kata midfield dan juga forward ni player-player dia fixtures dia mudah, senang nak menang so kita akan pakai formasi 3-4-3. Lain pada tu, formasi 3-4-3 juga adalah satu formasi yang mana kita nak kurangkan risiko kita kena tolak markah. Jadi bila nak kurangkan risiko tolak markah, kita kurangkan player defend kita. Jadi kita kena tengok pada minggu tersebut defender kita berdepan dengan medium fixtures ataupun hard fixtures. Okey, bila berlaku situasi macam ni, janganlah pakai formasi yang banyak defend. Kita dah tahu player defend kita akan bolos Jadi defender kita pakai 3 sahaja. Alright. Okey, lagi satu situasi bila nak sesuai pakai 3-4-3 ni. 3-4-3 ni sesuai apabila kita tahu kebanyakan player kat dalam pasukan kita tu akan berdepan dengan keputusan seri ataupun menang yang tinggi. Okey, itu adalah situasi-situasi yang sesuai untuk kita pakai formasi 3-4-3. Alright. Player macam mana yang sesuai ada dalam formasi 3-4-3 ni? Okey, player yang sesuai ada dalam formasi ni adalah player daripada midfield dan juga forward yang high profile, yang mana korang tahu dia ni perform memang bagus untuk musim tu ataupun rekod dia sepanjang musim yang lepas agak bagus. So player-player macam ni elok ada dalam formasi 3-4-3. Dan formasi 3-4-3 ni lebih ke arah ofensif Kemudian player daripada top 4 tim yang top 4 yang mana kita tahu dalam carta liga tu nombor 1, 2, 3, 4 ni inilah antara player-player yang patut kita pilih daripada pasukan-pasukan ni sebab pasukan-pasukan ni memang tengah perform dan kurang melakukan kesilapan dan juga kalah dalam perlawanan. Kemudian apa yang penting dalam formasi 3-4-3 ni, yang penting sekali kita kena buat pembahagian kita punya prestasi pemain jadi bila kita bermain ofensif, at least kita kena ada 2 premium forward untuk kita kumpulkan markah yang tinggi. Sebab apa aku cakap macam tu? Berbalik kepada tengok kat situ sumbangan kepada perlawanan kau tengok kat bahagian forward. Okay, kat bahagian forward tu maknanya 40% sumbangan untuk markah
Kita ada 3 forward bersama dengan 120%. So main satu sumbangan yang tinggi jadi untuk main 3-4-3 ni amat bagus kalau kita ada 2 premium forward yang memang selalu menyumbang markah dalam pasukan kita. Okey, itu antara cadangan player yang sesuai Okey, kita terus kepada cadangan player utama pula. Okey, untuk formasi 3-4-3 ni cadangkan korang ada 2 midfield yang harga 7.0 ke atas. Okey, bila 7.0 ke atas bahagian midfield ni kita tahu dia bermain yang bagus dan mendapat rate yang tinggi. Kemudian kita kena ada 3 forward yang harga 7.0 ke atas, plus dengan 2 premium yang aku cakap tadi tu. Kemudian kita kena ada 1 defender yang harga 5.5 ke atas. Okey, defender walaupun harga dia 5.5 ke atas, kalau kita tengok nak banding dengan midfield 7.0, sebenarnya ada sedikit beza Defender 5.5 ni adalah defender yang agak bagus berbanding dengan midfield yang berharga 5.5. Kadang-kadang midfield yang berharga 5.5 ataupun 5 ke bawah ni, ini adalah midfield yang kurang perform, jarang main. Dan kalau midfield yang berharga 4.0 tu memang kadang-kadang memang langsung tak main sebenarnya defender punya harga dengan midfield punya harga adalah berbeza-beza termasuk juga dengan forward. Okay, jadi untuk defender ni harga 5.5 adalah antara orang kata kategori middle quality ataupun quality yang tengah-tengah dan juga bagus harga 5.5 punya defender ni. Korang kena ada 1 player defender yang harga 5.5 ke atas ni untuk bermain formasi 3-4-3 untuk memastikan korang punya markah tu membantu dalam pasukan. Okay, kenapa aku cakap macam tu? Sebab berbalik-balik kalau tengok dekat defender tadi, persentage sumbangan diorang 20% dalam pasukan untuk perlawanan. Jadi mak bagus kalau korang ada player defender yang mampu membantu bahagian attacking untuk menjaringkan gol ataupun mendapatkan assist. Okey. Contoh-contoh player dia kita boleh tengoklah, contoh macam player Liverpool Alexander Arnold, ataupun player daripada MU Maguire yang biasa menjaringkan gol, dan banyak lagi player-player lain. Okey, alright. Itu antara kriteria player yang korang perlu cari Okey, dan kalau korang nak main 3-4-3, yang pastinya korang kena pilih adalah 1 goalkeeper yang agak perform, yang mana goalkeeper ni harga biasanya 5.5 ke atas ataupun senang cerita goalkeeper pasukan top 4 dalam EPL. So korang kena pilih 1 goalkeeper yang bagus. Goalkeeper ni kita sebenarnya jarang tukar, kadang-kadang pun tak tukar pun sepanjang musim dalam EPL ni Mana kita selalu tukar adalah defender, midfield dan juga bahagian forward. Okey, kenapa cadangan player utama ni diletakkan defender yang bagus 1 dan juga goalkeeper yang bagus 1. Okey, tengok balik pada sumbangan dalam perlawanan sumbangan diorang tak tinggi kalau untuk goalkeeper 13%, untuk defender 60%. Okey, kalau macam tu kau tengok dalam fantasy football ni dia ada bonus mark. Jadi jika pilih salah satu daripada player-player bahagian defense dan juga goalkeeper ni orang yang perform, harga barang kalian minggu-minggu tertentu mereka akan dapat bonus mark yang tinggi. Jadi bersama dengan bonus mark yang tinggi dan juga performance daripada bahagian midfield dan forward yang bagus, korang akan dapat markah yang tinggi. Selain daripada korang berjaya mengelak daripada reduction point kepada player defense akibat bolos, kerana defense korang 3-4-3 ni hanya 3 orang saja Alright, itu adalah secara ringkas mengenai formasi 3-4-3. Jom kita tengok formasi yang seterusnya pula. Baiklah, formasi yang seterusnya kita nak tengok adalah formasi 4-3-3. Sedikit berbeza dengan formasi tadi. Kali ni defender kita ada 4 orang Jom kita tengok dia punya sumbangan dalam pasukan. Okey, sumbangan dalam pasukan macam biasalah, goalkeeper 13%. Defender sekarang ni 4 orang, so sumbangan dia 80%, tinggi sikit pada yang sebelum ni. Seterusnya bahagian midfield 81%. Okay, kurang sikit sumbangan bahagian midfield. Dan seterusnya bahagian forward 2 orang 120%. Okay, baik, kita tengok kekuatan keseluruhannya untuk formasi ni adalah 294%, kurang sikit daripada yang tadi. Tapi kat mana yang sesuainya kita nak guna formasi ni Okay, formasi ni sesuai nak guna bila bahagian midfield dan juga forward kita berdepan dengan easy dan juga medium fixtures. Maknanya harga barang kalian nak menang tu agak tinggi Dan juga
bahagian defender kita pun sama juga, akan berdepan yang easy dan juga medium features. Okay, so maknanya kita ada 4 orang defend ni. Mungkin 3 orang daripada situ ada easy feature, seorang lagi medium features, macam tu. So kita boleh gunakan formasi 4-3-3. Sebab formasi ni memang sesuai, sangat sesuai apabila kita tahu possible untuk menang pada minggu tu adalah sangat tinggi, yang mana kita tak menggadaikan kekuatan bahagian forward. Kita cuma yang lebih yakin kepada bahagian defensif. So kita tarik satu orang midfielder, kita letak bahagian defender. So maknanya kita jangkakan pada minggu ni bahagian defender kita boleh dapat clean sheet dan juga goalkeeper dapat clean sheet. So kat situ lah sesuainya kita nak gunakan formasi 4-3-3. Di samping tu kita tak menggadaikan performance bahagian forward, yang mana kita masih kekalkan dengan 3 orang forward. Okay, player macam mana sesuai ada dalam formasi ni? Okay, player yang sesuai ada dalam formasi ni kita kena tengok player defend yang high profile yang mana dia memang perform lah. Salah satunya dia ambil set piece, yang keduanya dia ada peluang jaringkan gol, yang ketiga dia ni memang satu defender yang selalu membantu bahagian forward mana boleh dapat assist ataupun mampu jaringkan gol. Itu kriteria player yang patut ada dalam formasi 4-3-3 ni. Alright, apa cadangan player yang diberikan? Okay, cadangan player untuk formasi 4-3-3 ni, okay, so kita midfield dah kurang, so kita tak perlulah midfield yang agak power. Jadi kita kena ada 2 orang midfield yang berharga 7.0 ke atas. Okay, dan satu lagi midfield tu harga average kita kena ada 3 orang forward yang berharga 7.0 ke atas, ataupun ada satu premium pun okey. Alright, kemudian kita kena ada 2 defender yang berharga 5.5 ke atas, yang mana kat sini kita kena ada daripada 4 orang defender kita tu paling kurang ada 2 defender yang memang ada possibility yang kriteria player tadi tu, player defender yang high profile tu kena ada 2 dekat dalam formasi 4-3-3 ni, supaya korang punya sumbangan pada bahagian defense tu impact dia besar. Okey, kat sini beza yang aku nak cerita dengan 3-4-3 tadi adalah dari segi goalkeeper. Okey, goalkeeper kita tak perlu nak cari goalkeeper yang terlalu high profile, kita cari goalkeeper yang murah tapi memang dia akan bermain 90 minit dan dia adalah goalkeeper utama pasukan tersebut. Okey, pasukan apa kita tak cerita, tu kriteria dia, pandai-pandailah korang fikir Okay, alright. Apa berlaku bila satu goalkeeper ni kita ambil goalkeeper yang biasa tapi dia bermain 90 minit Satu, kita dapat jimatkan harga sama ada daripada segi 0.5 hingga 1M harga dia, yang mana kita boleh invest harga tu kepada kita punya attacking bahagian forward ataupun bahagian midfield. So 4-3-3 ni dia agak balance, tapi kena tengok features sebab jangan pilih formasi 4-3-3 ni apabila berdepan features yang mana player defend korang akan lawan pasukan yang susah ataupun hard features. Okay, alright. So itu adalah formasi 4-3-3 dan macam mana kita nak gunakan formasi ni. Okay, jom kita kepada formasi yang seterusnya. Baiklah, formasi yang seterusnya dikenali sebagai formasi 4-4-2. Okay, formasi 4-4-2 ni masih lagi agak lebih kurang sama yang lepas tapi kita tengok ke sekarang ni kita punya attacking dah kurang seorang Okay, baik, untuk formasi ni bahagian defender ada 4 orang, bahagian midfield 4 orang dan juga bahagian forward 2 orang. So maknanya kita banyak ke bahagian midfield dan juga ke bawah Okay, alright, jom kita tengok jumlah sumbangan dalam perlawanan. Okay, jumlah sumbangan dalam perlawanan kita tengok kat sini, bahagian defender 80%, bahagian midfield sekarang ni 108%. Banyak sikit sumbangan bahagian midfield, dan seterusnya sumbangan bahagian forward ni kurang sikit, iaitu 2 orang saja, dan 80% dia punya jumlah sumbangan. Jadi bila kita tengok kekuatan formasi 4-4-2 ni adalah 281%, kurang lagi daripada formasi yang sebelumnya tadi. Okay, kenapa ada formasi ni dan juga bila yang sesuai? Okay, formasi ni kita boleh guna apabila kadar kita nak menang tu tinggi. Kita tengok dalam list player kita tu, dia orang banyak lawan easy features Okay, contoh kita tengok midfield lawan easy dan medium, defender lawan easy medium, dan juga sekarang ni yang beza dia dekat bahagian forward Bila kita tengok forward kita akan lawan hard features. Okay, kebetulan player kita bahagian forward lawan hard features, jadi susah dia nak jaringkan gol. Jadi pada minggu tu kita tahu kita tak nak guna transfer dan sebagainya, dan player kita tak ada pilihan lain,
kita kurangkan pemain forward dan juga kita lebihkan untuk bahagian midfield dan juga defender, yang mana kita tengok balik features diorang ni, bahagian midfield dan defender ni masing-masing kebaran kalian nak menang tu sangat tinggi ataupun tinggi. Okey, ini adalah keperluan bila sesuai nak guna formasi 4-4-2. Yang paling jelas kat sini, bahagian forward ada masalah lawan hard features dan susah nak bagi sumbangan sesuai kita nak guna 4-4-2. Apa kriteria player yang sesuai ada dalam formasi? Bila kita nak tengok formasi 4-4-2 ni, sumbangan dia kekuatan formasi 281%. Sumbangan terbesar adalah bahagian midfield. Jadi kena cari midfielder dan defender yang high profile yang mana defender dengan midfielder ni boleh menyumbang markah yang tinggi pada minggu tersebut. Okey, nak mudahkan kita nak cari kriteria macam tu, ambillah player-player dari tim yang top 4, yang mana diorang jarang kalah. So 4-4-2 ni sesuai lah pilih player daripada tim top 4 yang jarang kalah. Cadangan player utama yang kena ada dekat dalam kita punya line up. Midfield kita kena cari 2 orang yang harga 7.0 ke atas, ataupun midfield yang premium yang memang high performance punya midfield, high profile. Okey, seterusnya kita kena cari 2 forward yang harga 7.0 ke atas. Okey, kita dah tahu pada minggu ni kita punya bahagian forward mengalami masalah untuk score goal Jadi kalau macam forward yang 7.0 ke atas ni adalah forward yang cukup bagus forward yang ada orang kata apa, special peluang, macam contoh dia lah penalty taker, dia lah free kick taker, set piece taker. So forward macam tu amat bagus kita ambil dalam formasi 4-4-2 ni. Okey, seterusnya kita kena ada 2 defender yang harga 5.5 ke atas. Kenapa kena ada defender macam ni? Sebab yalah, defender yang high profile dalam formasi 4-4-2 ni akan beri mereka lebih chances untuk beri markah bonus. Okey, alright. Goalkeeper macam biasa, goalkeeper kita ambil goalkeeper yang murah je, yang harga 4.0 ke atas dan main 90 minit. Maknanya goalkeeper utama antara pasukan-pasukan yang berada di medium table dan ke bawah. Jadi maknanya goalkeeper ni tak ada masalah akan ditukarkan dengan player lain. Okey, itu antara kriteria goalkeeper. So, harga goalkeeper yang murah ni membantu kita untuk mendapatkan midfielder yang premium. So, jelah kita tengok sekarang ni midfielder kita dah kembali kepada 4. Jadi, apa salahnya harga lebihan daripada goalkeeper tu kita tambah dekat bahagian midfield dan kita dapat midfielder yang premium. Okey, alright. Itu adalah antara situasi bila mana kita nak pakai formasi 4-4-2. Okey, jom kita terus kepada formasi yang seterusnya. Kali ini formasi kita 4-5-1. Makin kurang kita punya forward Okey, 4-5-1 ni juga kita tengok sumbangan Sumbangan dalam perlawanan. Okey, macam biasa goalkeeper masih lagi 13%. Bahagian defending 80%. Okey, bahagian midfield sumbangan sangat tinggi 135%. Kalau bahagian forward agak kurang, hanya 40% sumbangan dia dalam pasukan. Kekuatan formasi ni 268%, 268%. Okey, kenapa formasi ni ada dekat dalam perancangan Okey, bila sesuai kita nak guna, kita tengok formasi macam ni possible yang nak menang tinggi tu kita kena pilih. Sebab apa? Bila possible nak menang tinggi antara player-player kita ni, maknanya kita kurang risiko untuk bolos. Jadi bila kurang risiko untuk bolos, percentage untuk clean sheet adalah tinggi dan juga ada bonus point yang banyak kepada bahagian defender dan juga midfielder. Kebetulan pula midfielder kita memberi sumbangan yang tertinggi pada formation ni, iaitu 135%. Banyak 5 orang. Jadi apabila mendapat bonus point yang agak tinggi dan juga performance yang bagus daripada bahagian midfield, automatik kita punya point pada minggu tu akan menjadi tinggi. Jadi itu antara bila sesuai kita nak pakai formasi 4-5-1 bila possible nak menang sangat tinggi. Ok, alright, lagi satu kita tengok kat bawah, midfielder akan berdepan dengan easy dan juga medium features, boleh pakai formasi ni. Defender berdepan dengan easy dengan medium features, pakai formasi ni. Dan juga forward berdepan dengan hard features. Okey, selain daripada forward kita berdepan dengan hard features, kita tengok juga kalau forward kita mengalami kecederaan, tak boleh main dan sebagainya, formasi 4-5-1 adalah satu option yang mana korang boleh ambil kira untuk membentuk satu pasukan pada minggu tersebut. Okey, ingatlah formasi 4-5-1 ni kekuatan kita lebih ke arah kepada bahagian midfield. Jadi
player macam mana yang sesuai di dalam formasi ni. Okey, player yang sesuai di dalam formasi ni adalah midfielder dan defender yang high profile lah. Orang kata boleh kata ambil midfielder yang premium pun tak apa kalau dalam formasi macam ni. Okey, yang terutama sekali boleh juga kekalkan ideologi tadi, yang mana kita ambil player daripada top 4 tim yang top 4 perform pada waktu sekarang ni, kita boleh ambil untuk jadikan kita punya player pilihan. Okey, oleh sebab kita punya forward kita hanya satu, so kita kena pastikan forward yang kita ada ni betul-betul bagus dan juga berkualiti. Jadi untuk pakai formasi 4-5-1 ni memang sangat penting korang cari satu forward yang premium ataupun forward orang kata apa, yang memang perform pada perlawanan-perlawanan yang sebelum ni, ataupun features dia dia satu player yang mana tak terganggu dengan features susah ke senang ke dia boleh jadikan gol. So player macam tu kena ada dalam formasi 4-5-1. Jadi kita tengok cadangan player cadangan player untuk formasi ni. Midfield yang harga 7.0 ke atas dan juga midfield yang premium ni kalau boleh kita ambil 3 orang Kemudian forward 1 confirm lah, forward 1 memang korang kena ambil yang premium lah forward ni. Defender kena 2 orang yang mana high performance, yang harga 5.5 ke atas, yang mana sama dengan kriteria sebelum ni, yang ada ambil set piece, yang boleh bantu bahagian forward, yang boleh bagi assist, dan juga orang kata apa, yang selalu dapat ambil penalty tackle. Okey, goalkeeper macam biasa kita kekalkan goalkeeper yang hanya bermain 90 minit dan regular player yang mana harga dia 4.0 dan ke atas. Okey, tak perlu goalkeeper yang mahal-mahal sebab kita nak invest kat bahagian midfield dan juga premium forward. Okey, itu adalah formasi 4-5-1 dan kat mana kita nak gunakan dia. Kekuatan formasi tak terlalu tinggi, iaitu 268%, tapi dia perlu digunakan pada situasi-situasi yang tertentu. Okey, formasi ni jarang dipakai oleh ramai player hanya player-player yang betul-betul yakin dengan strategi perlawanan dan juga kebolehan player-player di bahagian midfield dan juga defense, serta player-player yang mana pemain-pemain fantasy football yang memang sangat faham features. Diorang ni saja yang berani gunakan formasi 4-5-1 Tapi kalau kita tengok kebanyakan regular player dalam fantasy football, diorang jarang guna formasi 4-5-1 ni. Biasalah commonly kalau kita tengok, tanpa kita berfikir dari sudut features dan juga player-player performance ni, kita mesti nak striker yang banyak supaya markah tinggi kan. Jadi ini adalah satu formasi yang unik, mana kalau digunakan dengan cara yang betul, kita boleh dapat markah yang sangat tinggi. Okay, jom kita tengok pula apa formasi yang seterusnya. Okay, kali ni formasi dia adalah 3-5-2. Okay, bahagian defender kita dah kurangkan seorang dan kita kembalikan kekuatan di bahagian forward. Okay, jom kita tengok sumbangan dalam perlawanan. Okay, goalkeeper macam biasa 13. Defender sekarang bagi sumbangan 60%. Bahagian midfield masih lagi 135. Maka bahagian forward 80%. Okay, alright. Kat sini kekuatan formasi ni adalah 288%. So agak tinggi Baiklah, bila kita nak sesuai guna formasi macam ni? Okay, kita sesuai guna formasi macam ni apabila semua player dekat dalam list kita ni, dalam line up kita akan possible untuk seri dan menang tu sangat tinggi Okay, so kita boleh pakai formasi 3-5-2. Dan juga kita tengok kat sini kriteria dia, midfielder berdepan easy medium features, defender berdepan dengan hard features dan juga medium features, forward easy dan medium features. Okay, kenapa kita kurangkan defender seorang? Bila kita tengok ada majority ada 2 ataupun 1 player defender kita akan berdepan dengan hard features yang ada kebarangkalian, orang kata apa, berlaku deduction point untuk kita ataupun markah yang sikit, kita boleh lari kepada formasi 3-5-2 dan kita lebih beri tumpuan kepada bahagian serangan. Yang mana kat sini kita tengok bahagian midfield diberikan sebanyak 5 orang yang berkekuatan 135% ni. Jadi pastikan kita punya bahagian midfield ni adalah midfield yang bagus Okay, jadi player macam mana perlu ada dalam formasi 3-5-2 ni? Okay, formasi 3-5-2 ni midfield mesti kena bagus lah. Midfield
Dan juga forward mesti kena high profile dan orang yang bagus, player yang bagus kena ada dalam pasukan. Kemudian player nak mudah kita nak carilah player daripada top 4, daripada table kita. Kemudian forward, okey, kat sini kita main 3-5-2. 3-5-2 ni kekuatan sama ada kita nak lebih kepada ke arah midfield ataupun kekuatan kita nak lebih ke arah forward. Itu korang boleh pilih lah mana yang korang lebih prefer. Dan berbalik pula kepada features. Nak pilih player premium, tengok features mana yang bagus, kat situlah kita campak player premium kita. Ok, alright, kat sini maknanya forward tak semestinya kena ada dua-dua premium, seorang pun boleh. Tapi poin yang lebih tu, cari lagi satu midfield yang premium ataupun high profile. Ok, cadangan player utama yang perlu ada dalam formasi 3-5-2 ni adalah kena cari 3 orang midfield yang harga 7.0 ke atas ataupun midfield yang premium, ada seorang ke. Ok, kemudian korang cari 2 orang forward yang harga premium ke atas. Premium ke atas dahsyat premium ke atas tu. Macam tadi lah, 1 atau 2 premium kena cari. Kalau dapat 2 premium memang terbaik formasi 3-5-2. Kemudian korang kena cari satu defender, tak payah banyak kena kekalkan bukan carilah, kekalkan lah satu defender yang harga 5.0 ke atas. Ok, sebab main formasi 3-5-2 ni kita tak terlalu mengharap kepada defender, kita lebih kepada ofensif. Kemudian goalkeeper, yang ni goalkeeper kita kekalkan goalkeeper yang murah, yang mana 4.0 ke atas, mana goalkeeper yang memain 90 minit dan adalah goalkeeper utama pasukan. Ok, jadi kat sini kita dapat tengok harga yang murah daripada goalkeeper tu kita top up untuk dapatkan premium player bahagian midfield dan juga forward. Untuk video kali ni aku tak letak daripada pasukan mana ke, daripada player mana nak pilih ke, aku tak letak secara spesifik. Aku letak dekat dalam grafik ni pun baju yang korang tak kenal supaya tak ada bias ataupun accountability yang kita ambil kira dari sudut performance player semasa dalam EPL. Ini lebih kepada strategi punya perbincangan dan juga idea untuk memilih formasi. Jom kita tengok sekarang ni orang kata apa, summary lah sebelum kita nak tutup video kita pada kali ni. Jom kita tengok summary dia. Baiklah, aku dah listkan kat sini, korang boleh tengok kekuatan formasi 3-4-3 kekuatan dia 301%. Jadi dia antara kekuatan formasi yang paling bagus dalam permainan fantasy Premier League So juga adalah satu formasi yang favourite kepada ramai orang. Okay, bila kita nak gunakan formasi yang terbaik apabila prestasi player midfield dan forward yang bagus dalam kita punya line up, dan juga ditambah dengan defender kita yang berdepan dengan hard features. Jadi bila ada kriteria macam ni, gunalah formasi 3-4-3 yang mana korang mungkin akan dapat collect markah yang tinggi. Okay, untuk formasi 4-3-3 kekuatan dia second best 294%. Bila kita nak guna formasi 4-3-3 ni, bila kita tengok kebanyakan player dalam line up kita berdepan dengan easy features, jadi kita boleh gunakan formasi ni yang mana kita boleh pukul rata bahagian defense pun dapat markah tinggi, midfield dapat markah tinggi dan juga bahagian forward pun dapat markah tinggi. Dia sedikit kurang firepower sebab kita dah kurangkan midfield, tapi kita ada kebaran klaim untuk dapatkan clean sheet yang tinggi untuk bahagian defender dan juga goalkeeper. Jadi kita boleh guna formasi 4-3-3. Dia berbeza dengan formasi yang sebelum ni, walaupun dia kuat 301%, defender dia 3 orang. Sebab apa? Sebab berdepan dengan hard features. Tapi agak rugi kalau defender berdepan dengan easy features, tapi kita pilih formasi 3-4-3, maknanya korang rugi point dari segi defender. Mungkin defender tu boleh dapat clean sheet, mungkin defender tu ambil free kick, mungkin defender tu ambil penalty, dan juga mungkin defender tu ada sumbangan bonus pada minggu tu. Jadi tak semestinya kekuatan formasi yang kita tengok tu sangat bagus setiap musim, setiap perlawanan tak macam tu. Jadi 3-4-3, 4-3-3 sangat tricky dan boleh pilih antara satu sama lain ni ikut keperluan kriteria masing-masing. Okey, seterusnya formasi 3-5-2. Kekuatan dia agak kurang, 288% saja kekuatan formasi ni. Tapi bila kita nak pakai, bila kita tengok line up kita, player-player kita,
prestasi player midfield memang sangat bagus. Kita ada midfielder yang power-power, yang memang tengah perform 2-3 game sebelum ni, memang mantap kalau kau nak pakai formasi macam ni. Kemudian kau tengok bahagian ofensif korang tu memang berdepan dengan easy features. Bila cerita tentang bahagian ofensif ni, ialah bahagian midfield dan juga bahagian forward ni, player-player korang berdepan dengan easy features. Mungkin 3 minggu easy features, 3 minggu easy features, 4 minggu easy features kan. So formasi yang terbaik adalah formasi 3-5-2. Lagi bagus kalau korang punya player midfield memang tengah tip top, ada assist, ada jaringan gol, bonus point tinggi, dapat pula clean sheet kan. Kira formasi 3-5-2 ni walaupun kekuatan formasi dia agak kurang, tapi bila sumbangan player yang betul, pada features yang betul, korang boleh dapat markah yang tinggi. Gunakan formasi 3-5-2. Kekuatan formasi 4-4-2 281%, kurang sikit pada 3-5-2 tadi Tapi bila kita nak pakai summary-nya, bila nak pakai adalah bila kita tengok player defender kita dan juga midfield kita berdepan dengan easy features, tapi player forward kita berdepan dengan hard features, ataupun player forward kita injured. So formasi 4-4-2 ni sangat sesuai kita pakai, dan kita boleh collect markah. Dari segi ofensif, midfield boleh bantu, dari segi defender boleh bantu dari segi orang kata apa, bonus point dan juga clean sheet. Dia orang kata agak sikit defensif punya strategi lah tapi apa pun bergantung kepada performance player dan juga features. Kena pandai pilih kena sesuaikan dengan formasi kita. Seterusnya, formasi yang mempunyai kekuatan yang paling sikit antara banyak-banyak formasi ni, iaitu formasi 4-5-1, yang mana kita dah offensive player kita kurang di bahagian forward seorang je kita letak, tapi ada situasi yang memerlukan benda ni kita buat. Kenapa apabila prestasi player midfield kita memang sangat bagus, confirm kita kena letak 5 orang midfield. Kemudian defender kita berdepan dengan easy features, confirm kita kena letak 4 orang defender. Rugilah kau dah tahu pasukan kau menang, confirm menang minggu tu, clean sheet pula lawan pasukan yang memang pasukan bottom table punya tu, tapi korang tak nak pilih player yang mana korang rasa defender dan juga goalkeeper dapat clean sheet dan bonus mark ni, memang sangat rugilah pada minggu tu dan juga kita tengok dari segi kita punya forward, mungkin dia berdepan dengan medium features ataupun hard features kan. Itu antara kriteria juga yang mana kita nak gunakan formasi 4-5-1. Tapi kriteria paling penting nak guna 4-5-1 ni, bila kau tahu midfielder korang memang tip top 2-3 minggu, assist, goal semua bersepah-sepah, kemudian minggu tu pula kena pula features memang menarik, memang confirm menang, memang korang ambil lah formasi 4-5-1 dalam kau punya team pada minggu tersebut. Baiklah, itu adalah antara sedikit perkongsian aku punya tips berkaitan tentang apa formasi terbaik EPL Fantasy. Dan kat sini sebelum nak tutup video ni, aku nak bagi tahu kat korang semua bahawa ini adalah formasi untuk permainan game Fantasy Premier League, bukan formasi untuk main bola di padang sebenar. Kalau main formasi untuk main padang sebenar tu, lainlah cara dia dan jangan terpengaruh dengan ideologi formasi di padang sebenar untuk kita guna pakai dalam fantasy. Dia takkan berjaya sebab dulu benda ni berbeza intention dan juga berbeza dia punya kaedah perlawanan. Sebab apa? Fantasy Premier League ni lebih ke arah kepada prestasi personal player daripada pelbagai pasukan, dan bukannya dalam satu pasukan yang sama. Jadi teamwork ke benda semua tu kita tak pakai dalam Fantasy Premier League. So aku harap dengan adanya formasi terbaik EPL Fantasy, video macam ni dapat membantu korang yang blur ataupun korang yang tercari-cari apa formasi yang nak pakai dalam minggu tersebut, dan juga nak bagi idea jugalah kepada korang semua. Ada player bagus-bagus dan juga mungkin player tak mahal, tapi bila kita gunakan formasi yang betul, dia boleh mendapatkan markah yang tinggi untuk korang semua pada hari tersebut, hari perlawanan lah maksud aku. So apapun, sampai di situ saja video aku pada kali ini. Kalau ada apa-apa korang nak komen, bagi idea ke apa ke, ataupun ada cadangan yang lebih bagus, korang boleh komen kat bawah. Dan kalau korang suka video-video macam ni dan nak tengok lagi video macam ni, bolehlah korang like and subscribe untuk tengok lagi. Sampai kita jumpa lagi. Adios amigos.